kitab Paku Iman. InsyaAllah majlis ini akan berlangsung sampai petang. Kita akan belajar mahasiswa dan mahasiswi untuk sama-sama kajian. Dan program ini kita khusus untuk semua pelajar di Universiti Sultan Abidin lah. Dia tidak khusus kepada sesi tengah, terbuka kepada semua, dan insyaAllah ini pengajian umum. Dan ini penganjurannya adalah penganjuran daripada pihak Majlis Perwakilan Pelajar Uniza MPP dan kerjasama Ilmu Uniza dan FKI iaitu Fakulti Uniza. Diharapkan kepada pelajar agar dapat kita sama-sama lah mengambil manfaat dan mengambil setiap pagi yang disampaikan oleh Fadil Ustaz, dan harap dapat sebarkan lagi lah pengajian ini pada rakan-rakan lain untuk sama-sama turut hadir pada pengajian akan. Jadi semua boleh ambil kitab. Kitab ni pun disumbang oleh penyumbang dan harap dapat gunakan sebaiknya. Mudah-mudahan dapat doakanlah orang yang menyumbangkan kitab tu. Semoga Allah Ta'ala merahmati semuanya, insyaAllah. Dengan kawan saya mensilakan kepada Ustaz untuk meneruskan pengajian, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan hidayah daripadanya dapat kita membaca kitab Paku Iman. Tak apa nama dia? Paku Iman dan Simpulan Iman. Karangan karangan Syekh Al-Haji Cik bin Ahmad Al-Qadahi rahimahullahu taala. Beliau merupakan anak murid kepada Tok Kenali rahimahullahu taala dan panjang umur lah, sampai 100 lebih tahun baru meninggal. Beliau dikenali sebagai Tok Pekoh di Kedah tu. Dia lah paling Tok Pekoh ni. Dan garang lah. Esoklah orang Kedah garang belaka. Dia memang garang. Cakap tak betul memang kena pancung lah. Hatta kena salam sekalipun. Salam tak betul memang kena. Dia cukup pantang bak salam. Salam tak betul confirm kena. Salam kalau betul tak apa, dia jawab. Salam tak betul memang kena pancung lah. Kena tegur dengan dia. Ni Paku Iman ni kitab, salah satu kitab akidah kita yang akan kita baca. Dan ringkas-ringkas dia pun 40 muka surat cetakan ni. Kalau cetakan hak dulu tu 30 lebih je. Nampak banyak sikit. Ni cetakan 40 muka surat. Masuk terus waqala ke depan. Katanya Paku Iman. Itu apa dia Paku Iman ni? Jadi Paku Iman ni untuk kita pakukan di dalam hati. Tu Paku Iman. Itu iman yang hendak dipakukan di dalam hati. Bila kata paku ni kejaklah, tidak longgar. Tu. Dan simpulan iman, samalah menyimpul. Simpul itu menyebabkan iman tu tertambat dalam hati. Tapi simbol boleh hurai lagi. Kata Syekh Wan Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Bakuratul Amani, dia tak terjemah simpulan-simpulan iman. Dia terjemah tambatan iman. Kerana apa? Kerana dia kata simpul ni boleh hurai lagi.
Ketak lagu mana kalau simpul dia boleh hurai. Kalau tambak tak boleh hurai dah. Kalau tambak tak boleh cabut. Dia simpul dia cabut lagi. Boleh hurai lagi. Tu kata dia lah. Tu bahasa je. Bukan kata dulu salah. Oleh al-abdu al-faqiru, al-abdu hamba Allah Ta'ala. Al-faqiru yang sangat fakir. Antumul fuqara'u ila Allah. Kamu semua itu berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Itu dalam Quran. Tadi baru baca Misbah Munir. Ayat tu qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Wal haqiru, dan tersangat lekeh. Ni dia panggil tawadhu' musannif lah ni. Kalau dia tulis lah al faqiru al haqiyu, tersangat lekeh, atau wazan fa'ilu. Al haji Cik bin Ahmad al Qadahi, orang panggil Tok Cik Ahmad je. Tok Cik Ahmad Kedah. Salah seorang Tok Pekoh negeri Kedah yang sangat masyhur lah suatu ketika dahulu. Anak uik pada Tok Kenali rahimahullahu ta'ala. Panjanglah umur dia, 100 lebih baru meninggal. Ghafarallahu lahu, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni lahu, baginya, bagi Syekh ni, wali walidayhi, dan dua ibu bapa Syekh ni, wali jami'il muslimina wal muslimati, dan sekalian muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Ay istajib du'aana ya rabb. Diterbitkan oleh Darul Bushra. Tak ya tu. Betul? Habis muqaddimah kita. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Tok Guru Haji Cik Kedah rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak terjemah tu, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu terjemah dia. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama sangat menggalakkan kepada pengarang-pengarang ni, dia panggil ilmu adab. Bukan ilmu adab akhlak tu. Adab di sini sastra lah, untuk menulis. Apabila menulis itu dia dituntut oleh jumhurul ulama hatta syair. Dituntut oleh jumhur ulama hatta syair sekalipun untuk dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata kenapa hatta syair sekalipun, kerana ada khilaf ulama syair perlu ada bismillah ataupun tidak. Pandangan rajih kata perlu. Pandangan rajih kata perlu. Disebut dalam Syekh Ibrahim bin Ibrahim Al-Laqani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Hidayatul Murid Syarah Jauharatit Tauhid. Hatta syair pun kena. Itu secara umum lah. Adapun kalau kitab tersebut, kandungan tersebut berkaitan dengan ilmu, hak tu tidak ada khilaf, perlu mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kerana iqtidaan bil kitabil aziz, kerana mengikut aturan Quran. Aturan Quran yang mula dengan bismillah. Wa amalan bi mafhumil hadis, dan juga untuk kerana beramal dengan mafhum, hasil daripada faham zahir hadis, iaitu kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Kullu amrin, setiap perkara, la yubda'u, tidak dimulakan, bi bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka dia terputus, ai qat'il barakah, putus berkah. Itu secara zahirnya tak suruh mula bismillah pun, tapi mafhum daripada zahir hadis tu suruh mula bismillah. Dia tak kata ibda' bi bismillah, tak ada. Tapi kenapa dimula bismillah? Kerana mafhum daripada hadis tersebut, walaupun tak diucapkan secara fi'lul amri, secara suruhan, secara direct, tapi secara mafhumnya disuruh untuk mula bismillahirrahmanirrahim. Tu kan? Tu tidak ada khilaf ulama kalau dalam bab ilmu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah, Allahi. Allahi, Allah lah, nama Allah Ta'ala. Dia panggil nama Allah Ta'ala yang wajibul wujud. Allah Ta'ala ni nama yang khas untuk menunjukkan Tuhan yang wajibul wujud. Khilaf ulama lah, dia ada asal ke tidak. Ada yang kata asal daripada ilah, ada yang kata memang Allah tu nama khas dia. Tu khilaf banyak lah tu, tak ada ukuran lah tu. Allah tu iaitu satu zat yang wajibul wujud, yang mesti ada. Khilaf ulama berdasarkan Allah itu adakah madlul ataupun apa yang dapat difahami daripada Allah itu zat dengan sifat sekali ke atau zat sahaja. Khilaf ulama. Pandangan yang pertama kata Allah tu, nama Allah tu madlul ataupun apa yang dapat difahami dalam makna Allah itu zat serta sifat.
segala sifat-sifat dia. Tapi pandangan yang rajih mengatakan zat tu setengah pandangan rajih lah menurut pandangan musannif tu, yang kata qaul rajihnya ini dalam Hasyiah Hidayatul Murid. Menurut beliau kata yang rajihnya ialah Allah itu dapat difahami daripada Allah itu makna zat sahaja, tak termasuk sifat-sifat sekali. Jadi itu khilaf lah, tak ada masalah. Jangan kata zikir Allah tak ada makna, sudah. Tu ada makna tu. Dalam kitab Nurul Zalam Syarah Aqidatul Awam, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullahu ta'ala sebut, dia nukil pandangan ulama' lain yang katanya dalam Allah Ta'ala tu terkandung sifat-sifat yang lain juga, makna sifat-sifat yang lain. Tu atas pandangan yang kata Allah Ta'ala tu kena kepada madlul ataupun apa yang dapat difahami daripada zat dan sifat-sifat kesempurnaan dia. Jadi ada makna lah juga tu. Kata tak ada makna langsung. Kemudian Ar-Rahman, iaitu Al-Mun'imu bi jalailin ni'am. Tuhan yang memberi nikmat dengan nikmat yang besar-besar. Bi jalailin ni'am. Al-Mun'imu bi jalailin ni'am ay an-ni'ami al-jalilah. Nikmat yang besar-besar. Semua orang dapat, kafir dapat, Islam dapat. Sama ada contohnya pekerjaan kau, kehidupan biasa dapat rumah, tu nikmat besar-besar lah. Kalau Ar-Rahim, Ar-Rahim ialah Al-Mun'imu bi daqaiqin ni'am ay an-ni'am ad-daqiqah, iaitu si pemberi nikmat yang memberi nikmat perkara-perkara yang halus-halus. Dalam kitab Sirajul Huda syarah kepada Ummil Barahin, dia terjemahkan ad-daqaiqun ni'am di situ dengan makna nikmat yang seni-seni, yang halus-halus. Makna tak semua orang dapat nikmat tu. Orang Islam saja contohnya, Islam dan iman hanya tertentu kepada orang Islam dan orang beriman je lah, tak ada orang lain. Orang kafir tak dapat. Mana Allah Ta'ala tentu kepada orang Islam sahaja, orang-orang tertentu sahaja yang dapat Islam dan iman, hak lain tak ada. Kemudian para ulama menyebutkan kenapa Allah Ta'ala memulakan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kenapa bukan Ar-Rahim Ar-Rahman Allah, kerana Allah itu lidilalati dhatihi, untuk menunjukkan kepada zat dia. Zat kena utama dulu baru sifat. Lagu mana sifat tiba-tiba zat tak boleh lah, kena zat dulu. Madlul zat dulu kena letak mana Allah Ta'ala, Allah dululah. Kemudian Ar-Rahman, selepas ni Ar-Rahman kenapa liikhtisasihi bihi, untuk kita khususkan Allah Ta'ala tu sifat dia apa? Sifat dia Rahman. Tapi kenapa diutamakan Rahman bukan Rahim? Kenapa tak Rahim ke baru Rahman? Tak, kerana Ar-Rahman ablagh, lebih mubalaghah daripada Ar-Rahim. Mubalaghah dari sudut makna, kerana Rahman ni lebih meliputi kepada orang kafir dan orang Islam contohnya. Ar-Rahim ni kena kepada orang Islam saja dapat nikmat di akhirat. Maka Ar-Rahman ablaghu minar Rahim. Dan juga atas kaedah mengatakan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ziyadatul mabna iaitu huruf-huruf yang dibina, yang diletakkan, yang digabungkan, kalau lagi banyak maka akan lagi banyaklah maksud dia, lagi bertambah banyaklah maksud dia. Jadi Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, Ar-Rahman 5 huruf, Ra, Ha, Mim, Alif, Nun. Ar-Rahim 4 huruf ya, Ra, Ha, Ya, Mim. Jadi Ar-Rahman lebih mubalaghah dari sudut makna dan dari sudut lafaz pun banyak lagi berbanding Ar-Rahim, maka diutamakan Ar-Rahman. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu pujilah. Mudah-mudah katanya as-sana'u bil lisani, puji dengan lidah. Ala al-fi'l al-ikhtiyari, ala al-jamil al-ikhtiyari, atas perbuatan baik yang ikhtiar. Sebab perbuatan ada 2, perbuatan ikhtiyari, perbuatan ittirari. Perbuatan ittirari, perbuatan yang bukan kita usaha dia jadi. Kita tak kehendak dia jadi. Siapa kehendak? Allah Ta'ala. Kita tak kehendak pun jadi juga. Tu ittirari, seperti jatuh longkang. Jatuh longkang bukan kita nak saya jatuh, terjatuh juga. Tu bukan kehendak kita, kehendak Tuhan berlaku. Tu fi'lun ittirari, perbuatan yang bukan usaha. Yang kedua fi'lun ikhtiyari, perbuatan yang usahalah, ada kehendak sendiri dan berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ni kita puji terhadap perbuatan yang dia usaha, dia panggil alhamdu. Adapun perbuatan yang kalau kita puji tu perbuatan tu ittirari, tu dia panggil al-madhu. Lepas tu ada kitab namanya Al-Midhatul Jazariyah, puji Nabi SAW. Kenapa? Kerana Nabi SAW tak perlu orang puji, dah terpuji. Dia tak perlu buat satu benda yang ikhtiari untuk puji Nabi, tak payah. Nabi lahir terpuji dah.
Dia panggil al-midha, al-madhu. Kalau alhamdu ni dia puji juga, puji untuk fi'lun, untuk perbuatan yang ikhtiari, yang dia usaha kita puji. Dan alhamdu ni, puji ni umumlah, sama ada bertepatan dengan nikmat kita dapat hadiah contohnya, kita pun alhamdulillah contohnya. Ataupun tidak bertepatan dengan nikmat, iaitu kita tak dapat nikmat pun, kita tengok orang lain sembahyang, kita pun puji, alhamdulillah kawan ni. Kita tak dapat pun nikmat tu, tengok orang lain, tu pun puji juga. Lillahi Allah Ta'ala, ay mustahiqun lillahi, puji-puji itu mustahak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbil alamina, Tuhan semesta alam, Tuhan sekalian alam. Itulah terjemah. Rabbi, Tuhan. Rabbi, Tuhan lah. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sifat rububiyah. Rabb ni mentadbir asalnya, yang mentadbir, yang mentadbir sekalian alam. Tu dalam kitab Hasyiah As-Sawi ala Jarhatit Tauhid, disebut asal Rabb ni khilaf ulama. Ada yang kata Rabb ni asal daripada Rabibun. Bila Rabibun buang alif, ba bertemu ba. Kaedah syarah kaedah ni kata bila ba bertemu ba, dua jenis huruf yang sama, maka diidghamkan jadi Rabbun. Asalnya Rabibun, yang mentadbir, isim fa'il. Rabibun, yang mentadbir, jadi Rabbun. Kenapa? Kena buang alif, ba bertemu ba bertemu ba tu dua huruf yang sama, mutajanisain, dua samalah, dua jenis. Maka dalam kaedah syarahnya digabungkan kalau ada dua huruf jenis yang sama. Maka satu dimatikan, satu disabdukan. Satu dimatikan, satu dibariskan, jadilah sabdu, Rabbun. Al-alamina boleh itlaq dua. Pertama, seluruh alam. Apa-apa, sama ada jamadat, benda yang tak bernyawa ke, al-hayawanat, benda yang bernyawa ke, semua masuk sekali. Satu. Pandangan yang kedua, okey, yang kata semua, yang kata al-alamin tu termasuk semua benda, sama ada jamadat, benda yang tak bernyawa ke, benda yang bernyawa, atas pandangan yang mengatakan al-alam itu asal mustaq ambilannya daripada alamatun, alamat, tanda. Kenapa? Kerana semua alam ni, semua makhluk ni, sama ada batu ke, jin ke, manusia ke, kertas dan sebagainya, menunjukkan tanda bukti kewujudan khaliq. Waktu alam tu, kalau ambil daripada asal alamatun, maka alamin di situ, alam di sini merujuk pada semua benda masiwallah yang betul-betul lah. Masiwallah iaitu barang yang selain Allah Ta'ala, sama ada benda tu hidup atau benda tu tak hidup, semua masuk sekali. Pandangan yang kedua kata tidak, al-alam itu, pandangan yang kedua kata al-alam itu asal daripada ilmu. Ni kena ambil asal-asal ni, kena ngaji istiqaq ni. Ambil kod mana? Istiqaq sore ke istiqaq kabir? Dia ada ilmu istiqaq nama dia. Jadi atas dasar kalau alam itu ambil daripada kata asal ilmun, maka alamin itu tertuju kepada orang yang boleh diterima ilmu sahaja. Allah Ta'ala mengkhususkan orang yang boleh terima ilmu 3 orang sahaja. Pertama manusia, kedua jin, ketiga malaikat. Jin, manusia, malaikat. Jadi kalau alamin kita kata dia asal daripada perkataan ilmun, maka alamin di situ maknanya malaikat, jin dan manusia sahaja. Kerana Allah Ta'ala mengkhususkan 3 puak ni boleh faham ilmu. Jadi Rabbul alamin ay Rabbun nasi wal malaikati wal jin. Gitu lah. Wassalatu wassalamu, dan bermula selawat. Dia tak terjemah tu. Bermula selawat, wassalamu, dan salam. As-salah, as-salah tu ialah dia panggil isim masdar. Kalau mengaji kaedah lah. Dia ada masdar, dia ada isim masdar. Isim masdar daripada mana? Isim masdar daripada salla. Salla yusalli, salla yusalli tasliyatan. Tasliyatan masdar dia. Salatan tu isim masdar. Kenapa dia tak buat masdar? Kenapa tak buat wat tasliyatu wat taslimu ala sayyidina? Kenapa buat isim masdar? Kerana at-tasliyah, at-tasliyah itu ada dengan makna azab. Wa tasliyatu jahim, Quran. Azab jahim. Jadi tak mau bagi waham perkataan tasliyah itu dengan makna azab, maka ditukar as-salah. Jadi ulama ni dia amat meneliti ibarat perkataan yang nak diungkapkan. Dia tak ambil ringan.
Jadi jangan kita ambil ringan. Tak apalah, kita bercakap lah asal betul. Orang faham sudah pun jangan. Kalau main muhasyi, kita hasyiah, dia tilik berat. Macam kita katalah macam isu-isu baru ni lah. Malah Nabi SAW malah. Kita kata malah tu kena tafsir. Malah tu ada dua. Malah wasfi ke malah fi'li. Malah ada dua. Malah wasfi dengan makna sifat dia malah. Sifat dia memang malah. Muttasifun bisifatil malas. Dia satu zat yang bersifat dengan sifat malah. Ini mustahil atas Nabi. Aku tak masuk itu. Aku maksudnya malas yang fi'li, iaitu dengan makna malas ni aku tak mau buat. Tu malas juga. Tak mau buat aku tak mau buat sembahyang duha. Malas main duha. Kita pun kata malas main duha. Kalau itu percakapan dengan makhluk biasa tak apalah. Ni dengan Nabi SAW, dengan Allah Ta'ala, ulama cukup ambil berat. Walaupun kita maksudkan malah di situ malas yang wasfi, yang fi'li, dengan makna tak mau buat, tapi semestinya perlu dielakkan kerana memberi waham kepada orang awam malas yang wasfi. Malah dengan makna sifat malah tu sendiri. Seperti mana lah kitab Hasyiah Al-Baijuri ala Fathul Qari apabila membahaskan berkenaan ilmu tu ada 4. Kitab Tuhfatul Murid Syarah Jawharatul Tauhid, Imam Baijuri rahimahullahu ta'ala mengatakan ilmu makhluk ada 5. Pertama ilmu daruri, kedua ilmu nazari, ketiga ilmu badihi, keempat ilmu kasbi, dan yang kelima ilmu laduni. Ilmu nazari, kita ambil ilmu nazari dulu. Ilmu nazari apa dia? Ilmu nazari ialah ilmu untuk kita dapat satu benda tu melalui dalil. Tu nazari . Contoh dalam ilmu akidah lagi ada dalil dia. Tu ilmu nazari. Yang kedua ilmu kasbi, ilmu yang kita usaha nak dapat dia. Contoh kita mari Nizar, nak dapat ilmu akidah, kena naik motor, kena naik kereta, mari sini. Tu kita usaha tu. Lepas tu dapat ilmu tu. Ilmu kasbi lah contoh. Ilmu badihi berdasarkan pengalaman. Contoh kita nak tengok burung atas langit. Orang faham tak payah nak mengaji minta apa. Nak tengok burung atas langit, buka mata tengok atas. Itu ilmu badihi. Sebab apa gitu? Sebab berdasarkan pengalaman, orang nak tengok burung atas langit, buka mata tengok langit lah, takkan tutup kot. Itu yang keempat, ilmu daruri. Yang kelima, yang keempat ilmu laduni lu. Ilmu laduni ialah ilmu yang dia tak usaha pun Allah Ta'ala bagi tanpa dia usaha. Itu ilmu laduni. Yang keempat ilmu daruri. Ilmu daruri dua makna. Ilmu daruri makna pertama dengan makna ilmu yang dia dapat kerana terpaksa. Contoh orang ugut dia, boleh jawab tak? 2 kali 4 kali 6 kali 10 bagi 2 kali 4. Aku jawab dalam masa 5 minit 5 saat ya. Kawan tu pun jawab. Jawab betul. Dia tahu, tiba-tiba tahu. Tahu sebab apa? Sebab terpaksa tahu dia ada ugut. Dia nak tembak dan sebagainya. Kita pun tahu tu. Ilmu daruri dia panggil. Satu lagi ilmu daruri. Ilmu daruri dengan makna ilmu yang tanpa ada usaha, tanpa apa, memang tahu sungguh. Memang tahu daripada awal. Jadi ulama kata, kenapa tak sabitkan ilmu daruri pada Allah Ta'ala? Yang dengan makna Allah Ta'ala tahu tu tanpa ada usaha, tanpa ada ikhtiar apa. Ilmu daruri. Kerana ulama kata tidak boleh kita kata ilmu daruri pada Tuhan, kerana waham kata ilmu daruri itu takut faham ilmu daruri yang dengan makna ilmu yang terpaksa tahu. Allah Ta'ala mana siapa nak paksa dia? Ini ibarat tu kalau nak sandar pada Allah Ta'ala, sandar pada Nabi SAW, sandar pada ulama cukup ambil perhatian. Cukup ambil perhatian. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wassalatu wassalamu. Wassalamu samalah. Asal dia isi masdar pada sallama yusallimu tasliman wa huwa musallimun wa dzaka musallam. Kenapa tak guna masdar? Kerana tabi' kepada as-salah. Nak bagi cantik lah, cantik bahasa. Takkan wassalatu wat taslimu tanpa tak cantik lah. Dah guna isi masdar, atah di situ pula. Atah isi masdar sudahlah. Dia tabi' saja. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu dia punya asal dia. Ala ay kainani nazilani. Turun kedua-duanya salawat dan salam itu ala sayyidina, atas penghulu kami, Muhammadin, Muhammad. Muhammad dia panggil apa? Hammada yuhammilu tahmidan wa huwa muhammidun wa dzaka muhammadun. Isim maf'ul, iaitu yang terpuji. Jadi isim maf'ul bila jadi nama dia panggil isim alam mangkul. Si alam ada dua, si alam banyak, bukan dua ya. Isim alam syakhs, isim alam mangkul, isim alam murtajal.
Kalau isim alam murtaja ni, nama yang kita letak pada seorang yang tak pernah diletak oleh orang lain. Apa-apa lah nama lah, yang tak ada wazan dalam bahasa Arab. Contoh Kuala Lumpur. Mana ada bahasa Arab? Kualu tak ada. Tu Kuala Lumpur isim alam murtaja. Hak ni isim alam mangku. Mangku sebab apa? Dinukilkan daripada sarah isim maf'ul, iaitu hammada yuhammilu tahmidan wa huwa muhammilun wa dzaka Muhammadun. Muhammadun. Tu habis. Wahab yang terpuji. Okey, kenapa diberikan salam, selawat dan salam? Selawat tu makna apa? Selawat tu daripada Allah Taala makna rahmat. Selawat daripada makhluk makna doa. Ada yang tafsir gitu. Ada yang pecah 3. Tadi pecah 2. Setengah ulama pecah 3. Satu lagi, malaikat tu rahmat, selawat daripada malaikat itu istighfar. Selawat daripada selain malaikat itu namanya doa. Selawat daripada selain malaikat tu termasuk jamadat, benda yang tak bernyawa ke? Para ulama kata ya. Tu wassalamu. Okey, salam, sejahtera tadi. Sejahtera apa dia? Khilaf ulama. Pandangan Mu'tamad kata sejahtera di sini dengan makna Allah Subhanahu Wa Taala menenteramkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada takut apa yang akan jadi kepada umat dia ataupun atas dirinya. Tu. Itu makna utama. Allah Taala menenteramkan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang akan terjadi kepada umat dia ataupun ke atas diri dia. Makna kedua ialah at-tahiyyah. Setengah ulama kata tak, bukan makna tu, tapi dengan makna at-tahiyyah, penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Subhanahu wa taala bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalamnya yang qadim. Dengan makna cakap direct lah. Seperti mana Nabi Musa alaihi salam dapat cakap direct dengan Allah Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dapat cakap direct kepada Allah Taala. Cakap direct kepada Allah Taala tu, kata Imam Bajuri rahimahullah dalam Hasyiah Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam, cakap direct tu kerana untuk menunjukkan tingginya martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding rasul-rasul yang lain. Mengatasi rasul-rasul yang lain. Kemudian pandangan yang pertama tadi yang kata takut, menenteramkan takutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas apa yang terjadi pada umat dia, ada i'tirad, kritikan. Ada yang kata, mana boleh Nabi takut-takut? Nabi dan awliya illah dan ashabuhu dan sahabat-sahabatnya tak pernah takut. Nak takut buat apa? Nak takut buat apa kan? Walaupun ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wa inni la akhwafukum min Allah, wa inni la akhwafukum min Allah. Aku yang paling takut dengan Allah Taala. Takut tu walaupun kita kata ada hadis yang kata Nabi SAW takut tu maqam rububiyah, maqam ubudiyah pada Allah. Maqam seorang hamba pada Allah takutlah, tapi hakikat takut tak ada dalam Nabi. Ada kritik lagi. Kritik itu je lah. Apapun tu khilaf ulama lah. Salam tu dengan makna nak memberi tenteram kepada Nabi SAW ke atas apa yang akan terjadi kepada umat dia di akhirat nanti, ataupun dengan makna tahiyyah. Itu sabit juga dalam kitab Syarhus Sanusiyah oleh Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala wa alihi. Kebanyakan kitab-kitab akidah atau kitab mana-mana dia akan sebut wa ala alihi. Sebab apa sebut wa ala? Kerana dua. Pertama, dia nak i'tirad Syiah. Syiah yang berpegang kepada zahir hadis yang kata la tafsilu baini wa baina ali bi ala. La tafsilu, jangan kamu pisahkan baini antara aku wa baina alihi wa baina ali, antara keluargaku dengan lafaz ala. Tapi hadis tu maudhu'. Jadi ulama ada yang letak wa ala alihi kerana i'tirad Syiah satu. Yang kedua ialah kerana nak menunjukkan perbezaan i'ta'ur rahmah kepada Nabi dengan i'ta'ur rahmah kepada alihi beza. Pemberian rahmat kepada Nabi SAW itu beza dengan pemberian rahmat kepada keluarga Nabi SAW. Pemberian rahmat kepada Nabi SAW lebih tinggi berbanding pemberian rahmat kepada keluarga Nabi SAW. Tu. Wa sahbihi, dan sahabatnya, sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi, orang yang berjumpa dengan Nabi SAW ketika hidup. Orang yang berjumpa dengan Nabi SAW ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi masih hidup dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula walaupun sekejap
Walaupun Nabi tengok dia, dia tak tengok Nabi. Walaupun dia tengok Nabi, Nabi tak tengok dia. Dan sebagainya. Hak tu semua sahabat. Adapun yaqadhah sekarang ni ataupun mimpi tu tak panggil sahabat, kerana dia tengok pada waktu bukan hidup Nabi SAW. Dalam mimpi saja, ataupun Nabi SAW sudah mati. Cuma dapat yaqadhah ataupun mimpi saja, tu lain. Habis. Wa sahbihi wa alihi tadi tu, wa alihi keluarga sini. Keluarga sini yang dapat selawat dan salam ni keluarga maqam doa. Maqam doa dia ada 3 maqam. Satu maqam zakah. Keluarga Nabi SAW maqam zakat, mazhab Syafi'i kata kena kepada Bani Hashim wa Bani Muttalib. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Maliki, mazhab Hanbali dia kata kena kepada Bani Hashim sahaja. Mazhab Hanafi banyak lagi. Tu disebut dalam kitab Hasyiah As-Sawi ala Jawharatit Tauhid oleh Al-Imam As-Sawi Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Tu pertama, maqam zakat. Maqam yang kedua, maqam puji. Maqam puji kullu mu'minin taqiyyin, setiap orang mukmin yang bertakwa sahaja. Mana orang maksiat tak masuk lah. Tu maqam puji. Yang ketiga, maqam doa kullu mu'minin walau 'asiyan. Kullu mu'minin, setiap orang mukmin walau 'asiyan, walaupun dia bermaksiat. Ni alihi situ dengan makna maqam doa. Di sini wa alihi di sini makna keluarga Nabi yang maqam doa. Kerana apa? Kerana mereka orang yang bermaksiat lebih berhajat kepada selawat dan salam berbanding orang yang bertakwa dan sebagainya. Ajma'ina, sekaliannya. Tu taukid lah. Habis semua dapat belaka selawat dan salam. Wa ba'du, waw tu ganti amma. Wa ba'du asalnya amma ba'du, ay amma ba'da basmalati walhamdalati wassalati wassalami. Mahma yakun syai'un ba'dal basmalati walhamdalati wassalati wassalami. Tu asal dia. Selepas daripada tu dia panggil faslul khitab. Khilaf ulama 8 qaul lah siapa yang ucap dulu. Ada yang kata Nabi Daud dan sebagainya. Nabi Daud kenapa dikatakan Nabi Daud alaihi salam orang pertama yang baca amma ba'du? Kerana dalam Quran sebut faslul khitab tu khusus pada Nabi Daud alaihi salam. Ada gitu. Tapi tu khilaf, tak ada masalah tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka inilah, maka tu jawab waw, jawab amma. Adapun selepas tu maka, tu jawab dia. Maka inilah mana? Inilah dua. Inilah mana? Inilah tu boleh jadi dia siap khutbah dulu. Dia siap isi dulu, kemudian baru buat khutbah. Kalau siap isi dah baru buat khutbah, makna inilah hissiyah yang dia tunjuk ni. Ni. Ataupun dia tak buat isi lagi, memang buat khutbah first. Tu yang kedua. Dia buat khutbah first, tak ada isi lagi, isi dalam kepala otak. Ini tu al-ma'hud fi dhihn. Yang tersimpan dalam kepala otak. Inilah mana? Inilah yang ada dalam kepala otak aku nak tulis ni. Tak keluar lagi. Tu inilah. Sebab inilah tu isim isyarah. Dia panggil kaedah ngaji kaedah nahwu. Isim isyarah, bila isim isyarah ada musyar ilaih. Apa yang ditunjukkan kepadanya. Dah apa dia? Tengok. Kalau dia dah buat isi dah, mana secara hissi lah boleh tunjuk ini. Ataupun dia tak buat isi lagi, buat khutbah dulu. Dia dalam kepala otak dah. Tadi kalau ada nak tanya-tanya boleh. Ada isu-isu agama ke apa nak tanya boleh. Jangan tauhid saja. Nak tanya boleh. Kalau orang buat nak tanya tu buat hantar surat ke apa. Surat pula dah. Apa nama? Kertas-kertas. Boleh tulis surat ke, tulis apa? Kertas-kertas dalam kertas tu boleh tanya soalan. Sebelum 15 minit kita boleh baca lah kalau ada. Tak ada sudah. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, inilah itu khabar, risalah. Sifat yang amat kecilnya risalah. Risalah dengan kitab lain. Kitab tu kitab tebal lah. Tebal ni lagu mana? Tebal ni lebih 100 muka surat. Tu sebahagian yang kata gitulah. Tak tobik muka surat pun. Yang kata tebal tu kitab lah. Kalau nipis tu risalah. Kecil-kecil bawah 100. Risalah tu.
Jadi ni bawah 100, memang risalah lah. Ada kadang-kadang kitab dia tulis tebal, dia kata risalah. Tu tawaduk lah. Itu tawaduk min musannif. Dia qaid sifat risalah yang amat kecilnya. Tu dia panggil kaedahnya sifatun kasyifah. Sebab risalah ni memang kecil pun. Kenapa nak qaid sifat yang amat kecil untuk menyatakan lagi bahawasanya risalah tu memang kecil. Jangan duk kau besar lah. Yang amat kecilnya tu, risalah tu pada menyatakan Islam satu, dan iman. Islam dan iman ni ada kalanya sama, ada kalanya beza. Atas kaedah idza ijtama'a iftaraqa, idza iftaraqa ijtama'a. Idza ijtama'a iftaraqa, apabila berhimpun makna pisah. Idza ijtama'a iftaraqa. Idza ijtama'a iftaraqa, idza iftaraqa ijtama'a. Apa maksud dia? Iaitu kalau iman dan Islam tu kalau kita sebut sekali. Kalau kita sebut sekali makna beza. Iman lain, Islam lain. Tu idza ijtama'a iftaraqa. Ijtama'a, apabila kita himpunkan, kita sebut iman dan Islam. Makna iman dan Islam tu lain. Iman tu lain, Islam tu lain. Idza iftaraqa ijtama'a. Apabila kita pisah makna sama. Apa dia? Iaitu kalau kita sebut salah satu je, Islam. Mana masuk sekali iman. Iman, masuk sekali Islam. Sebab dia tak sebut dua-dua. Dia sebut salah satu ya, maka maknanya terhimpun dua-dua. Tu kaedah lah. Jadi dia sebut Islam dan iman, makna Islam dan iman ni beza. Sebab tu ada rukun iman dan rukun Islam. Habis Islam ni aslama yuslimu islaman. Itu masdar lah. Amana yu'minu imanan. Tu masdar. Jadi Islam dengan mana apa? Dengan makna serah. Islam, serah, inqiyad, patuh. Serah bulat-bulat, patuh bulat-bulat. Apa yang dibawa Nabi, ikut. Tu Islam. Kalau iman, at-tasdiqu fil qalbi haqiqatan. Iman ni khilaf ulama lah asalnya. Khilaf ulama asal. Dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jawharatul Tauhid, Imam Bayyuri rahimahullahu taala sebut bahwasanya hakikat iman menurut pandangan mu'tamad mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah at-tasdiqu fil qalbi faqat. Membenarkan dalam hati sahaja. Tanpa melihat iqrar bil lisan dan juga amal bil jawarih. Amal dengan anggota tubuh tak perlu. Sebab apa? Sebab kalau kita kata sebab apa? Sebab ada yang Islam iqrar bil lisan tapi tidak beriman pun, iaitu munafik. Munafik i'tiqad. Munafik i'tiqad zahir Islam tapi hakikat kafir di sisi Allah Taala. Zahir Islam kerana dia mengucap syahadah. Tu iqrar bil lisan dah, tapi al-iman fil jinan tak ada. At-tasdiqu bil jinan ataupun at-tasdiqu fil qalbi tak ada. Membenarkan dalam hati tak ada. Jadi tak ada iman tu. Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu dia berpandangan bahwasanya iman itu at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan. Jadi kena ucap syahadah. Syahadah tu iman dah dia kata. Ucap syahadah tu iman. Atas pandangan muktamad, syahadah tu bukan menunjuk pada iman. Syahadah tu untuk melaksanakan hukum Islam atas dia. Kalau dia tak ucap syahadah, makna tidak berlaku hukum Islam atas dia. Kalau dia ucap syahadah, makna berlaku hukum Islam atas dia. Apek mengucap syahadah, makna nanti kalau dia mati kena urus macam orang Islam. Itu maksud dia. Imam Abu Hanifah kata tak? Imam Abu Hanifah kata, at-tasdiqu bil qalbi wal iqrar bil lisan tu iman. Makna kena ucap lidah kau. Tu. Puak bid'ah pula kata dia tambah satu lagi, wal amalu bil jawarih. Bukan takat tasdiq bil lisan. Tasdiq bil qalbi, bukan setakat membenarkan dalam hati. Bukan setakat mengaku dengan lidah, tapi dia itu mesti beramal lah, baru beriman. Sebab tu Mu'tazilah kata kalau orang fasik ni al-manzilatu baina manzilatain, dia duduk di antara syurga dan neraka. Dia tak masuk syurga, tak masuk neraka. Nak masuk syurga dia fasik, nak masuk neraka dia beriman. Duduk tengah-tengah. Al-Khawarij pula kata fasik ni kafir. Lagi teruk. Kullu fasikin kafirun. Setiap orang fasik kafir lalu. Ahlus Sunnah wal Jamaah dah, fasik ni masih beriman tapi nak masuk syurga kena bakar dulu lah. Kena bakar neraka dulu, habis dosa baru masuk syurga. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, yang dinamakan dia risalah itu paku iman. Paku iman maf'ul kedua. Dia naik fa'il.
Dan simpulan iman, tu nama kitab lah tu. Dan titik. Jadi paku iman dengan makna iman tu mesti dipakukan dalam hati, dan iman tersebut mesti disimpulkan dalam hati. Tu. Dan tiada sah Islam melainkan serta dengan iman. Tidak sah Islam melainkan serta dengan iman. Betul lah. Islam ni apa? Islam ni dia amal bil jawarih kebanyakannya. Sembahyang Islam, haji Islam, umrah Islam, puasa Islam, zakat Islam. Islam tidak akan sah. Dengan mana ibadat dia tidak sah melainkan ada iman. Iman apa dia? Iman dia mesti sah. Bukan kafir. Adapun kalau iman dia sah tapi cara iman dia sah tapi fasik, boleh lagi. Itu masih kategori beriman lagi. Buat bid'ah contohnya. Dia pegang satu benda yang mana menyebabkan i'tikad dia fasik. Maknanya apa? Maknanya iman dia belum kafir lagi. Tu masih Islam. Tu masih diterima amalan dia, tapi kuranglah pahala. Jadi kurang pahala sebab dosa lah. Jadi tak ada pahala, tak hasil pahala. Pahala sentiasa. I'tikad fasik ni dia sentiasa dalam keadaan berdosa. Beza dengan kalau pekoh tu. Dia i'tikad fasik ni, i'tikad sentiasa dalam keadaan dosa. Sehinggalah dia perbetulkan semula i'tikad dia, barulah dia jadi orang yang beriman dan tak ada dosa dah. Tu bahaya. Jadi bab akidah ni boleh jadi kafir, boleh jadi fasik. Kalau bab pekoh tu boleh halal, boleh haram, boleh haram, boleh mubah, boleh wajib, boleh sunat, boleh makruh. 5. Jadi kalau orang beriman, kalau dalam akidah ni 3 ya. Beriman ke, fasik ke, kafir, 3 ya. Kemudian, dan tiada sah melainkan, yakni tiada sah iman itu dengan melainkan, yakni sah iman dengan i'tiqad sifat yang jazim, yang kejap. Dia kata Islam tak sah melainkan iman. Bukan iman nama orang. Tak sah iman melainkan i'tiqad tu. Pula dah. Jadi maknanya orang fasik tu dia kira iman dia tidak sempurna. Dalam kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani sebut dalam kitab Qatrul Ghaith bi syarhi masail Abil Laith. Dia kata orang mukmin ada 2. Pertama mukmin yang kamil, yang kedua mukmin yang ghairu kamil. Mukmin yang kamil ialah mukmin yang masuk syurga Allah SWT. Bila kata masuk syurga, makna i'tiqad dia sah, amalan dia sah. Amalan diterimalah. Mukmin yang ghairu kamil, makna mukmin tersebut masuk neraka, lepas tu nanti baru masuk syurga. Jadi orang beriman, kalau iman dia itu fasik, makna iman dia itu sah tapi silap. Iman dia itu sah tapi silap. Maksudnya iman bukan betul, nak kata betul tak. Iman dia itu tak sampai tahap kafir lagi. Iman dia itu tidak sampai tahap kafir lagi. Jadi dia kategori apa? Dia kategori mukmin yang ghairu kamil. Mukmin yang ghairu kamil, iaitu i'tiqad dia itu tidak sempurna menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak sempurna. Sah dia itu tidak betul-betul sempurna untuk memasukkan dia direct ke syurga. Bukan nak suruh i'tiqad fasik ni. Bukan nak suruh i'tiqad fasik. Jadi tiada sah iman tersebut melainkan dengan i'tiqad yang jazim. Ni dari sudut i'tiqad yang jazim, bukan i'tiqad yang salah. Jadi dia kata tidak sah melainkan i'tiqad yang jazim. Tadi yang kita bahas tu i'tiqad yang salah. I'tiqad dia jazim tapi silap. Silap tu sampai tahap fasik je. Ni i'tiqad yang jazim. I'tiqad tu dia kait dengan jazim. Kerana i'tiqad ada 5. I'tiqad ada 5. Pertama i'tiqad jazim. Jazim dia panggil yakin lah. 100%. Itu yang pertama. I'tiqad yang jazim, yakni i'tiqad yang yakin. Kedua, i'tiqad yang zan. I'tiqad yang zan sekadar berat sangka. 95% dia kata Allah ada, 5% dia kata Allah tak ada. Hak tu kafir. Yang ketiga, i'tiqad yang syak. 50-50. Dia i'tiqad syak Allah ada ke tak? Kafir. Yang keempat, i'tiqad yang waham. Waham ni lawan kepada berat sangka ni. Dia ringan sangka. Dia bukannya 30%. Dialah 30%, bawah 50% terhadap sesuatu keputusan. Jangan faham ini. Zon tu 51 sampai 99. Lepas tu yang waham tu 1 sampai 49. Kan? Takut silap. Dalam kitab Jawi gitulah. Lepas tu pada yang tegur lah. Takut orang faham silap. Kenapa?
Iaitu 1 sampai 49% tu yang kita kata waham tu. Waham apabila buat suatu keputusan dalam keadaan i'tikad kita 1 sampai 49%. Itu waham. Contoh kita kata saya nak makan nasi goreng kedok, saya nak makan nasi goreng, saya nak makan nasi goreng contoh. Saya nak makan nasi goreng. Nasi goreng ni nak makan tu yakin ke, zon ke, waham ke, atau apa? Contohlah. Jadi dia pun nak buat keputusan. Aku rasa lah. Rasa berat sangka ni. Berat sangka balik nak makan nasi ayam lagi. Mana apa? Dia buat keputusan buat nak makan nasi ayam tu daripada 51% ke 99%. Zon tu. Aku rasa berat-berat sangkanya aku tak mau makan nasi ayam. Keputusan dia tak mau makan nasi ayam 51% ke 99%. Hak tu zon. Jadi zon ke waham ni berdasarkan keputusan yang nak buat tu. Kalau berat ke arah benda tu, tu dia panggil zon. Berat keputusan nak buat balik tu zon. Ringan keputusan nak buat balik tu, mana itu waham. Contoh tadi dia kata, aku nak makan rasa-rasa berat zon aku nak makan nasi ayam. Maknanya wahamnya tak mau makan nasi ayam. Berat-berat zon aku ni aku tak mau makan nasi ayam. Maknanya wahamnya nak makan nasi ayam. Tu lawan zon dengan waham. Tu. Yang kelima, i'tiqad yang jahil. Tu jam lah. Jahil tu kosong tu. Tu sesat lah kau. Jadi semua tu kafir lah kau tu. Jadi tak sah lah. Kalau i'tiqad dia tidak jazim, dengan mana tidak yakin, tidak sah iman dia. Titik. Jangan jadi daun pisang kering. Tiba-tiba. Lebih kurang idea gitu. Tiba-tiba nasihat. Jangan jadi daun pisang kering. Buat apa? Tak ada faedah. Beramai rupa-rupanya tak sah semua. Sebab apa? Sebab iman dia tu tak betul. Kafir. Jam. Jam. Ataupun dia itu buat amalan, iman dia sah tapi fasik. Iman sah tapi fasik. Fasik itulah, kewujudan fasik tu menyebabkan pahala hilang semua. Jam juga. Sebab fasik ni buat pahala tu menghapuskan benda kejahatan. Allah Ta'ala tak sebut as-sayyi'atu yudhibnal hasanat tak? Tapi ulama faham mimba bil iktifa. Memadai sebut satu, faham dua. Apa dia? Iaitu bila sebut al-hasanatu yudhibnas sayyi'at, perkara kebaikan itu menghapuskan perkara kejahatan. Sebaliknya gitu juga. As-sayyi'atu yudhibnas sayyi'at. Al-hasanat, benda-benda jahat, dosa tu juga menghapuskan benda kebaikan. Sebab tu dalam kitab tasawuf, mafhum tasawuf yang pun mengaji tu, Silibah Nizam Suludin tu, dia sebut bab dengki dia. Bab dengki dalam hadis Nabi SAW sebut dengki ni menghapuskan dan membakar pahala sendiri. Sebab apa? Sebab dengki tu dosa. Dia menghapuskan pahala yang kita sudah buat, kerana dia tu benda sayyiat. Jangan jadi daun pisang kering. Tak ada faedah. Beramai tak ada faedah apa. Kita nak beramai, nak tanam kat sana, rupa-rupanya tak tertanam. Bahaya. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf akan wajib usuli. Dia ada wajib furu'i, tak ada lah. Malah bahas. Ada dah. Benda ada dah, tak ada bahas lah. Jadi panjang. Dan wajib atas mana? Wajib syarak. Wajib ada dua, wajib syarak, wajib akad. Wajib syarak dia akan ibarat dengan wajib atas. Yajibu ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rifallah ila akhirih. Contohlah. Wajib atas ala tu ala lil mudarrah. Ala yang memberi mudarat kalau tak buat. Wajib tu mana kalau tak buat sia. Dosa, kena siksa, kena azab. Wajib atas tiap-tiap mukallaf akan wajib, dia panggil maf'ul mutlaq ni, akan sebagai wajib usuli. Maf'ul mutlaq li bayanin nau. Tak jawi boleh i'rab tu. Yang main kena nampak kita tak jawi tu boleh i'rab tu. Kira okey tu. Nahwu sarah. Budak FKR paling benci nahwu sarah. Zaman kita sama. Benci pak tau, benci keluar iu. Masuk iu apa? Masuk kos lain. Bukan keluar iu, masuk kos lain. Masuk FKR ni nahwu sarah kena ada. Itu membezakan kita dengan orang awam. Ngaji. Aling. Teh nahwu sarah, jam. Aling kot mana? Jadi orang awam biasalah. Sebab apa? Sebab dia akan, walaupun alim tak orang pun, dia alim taklid kitab. Dia tak boleh mustaqil, dia tak boleh berdiri sendiri, tak boleh. Dia taklid kitab je.
tak boleh tengok dalil ni sebab apa, istinbat hukum ini tak boleh dah. Sebab apa? Nahwu sarah tak ada. Nahwu sarah, balaghah dan sebagainya. Ilmu lughah tu lah ada 12. Tu. Kemudian kata musannif, kata wajib usuli masuk agama Islam tiap-tiap mukallaf. Jadi mukallaf ni apa dia? Tadi dia sebut juga, baligh, berakal, sampai Islam, sempurna panca indera pendengaran atau penglihatan atau salah satu. Tu mukallaf tu. Jadi orang kafir mukallaf lah. Dia wajib usuli. Setiap saat wajib usuli atas dia untuk masuk Islam. Dalam mazhab Syafi'i kita, kalau orang kafir ni kena siksa sebab kafir juga. Sebab kafir tu, sebab tak sembahyang tu, sebab tak bayar zakat tu, semua masuk sekali. Hatta dia tak beriman sekalipun, masuk sekali dalam dosa dia. Dalam mazhab Syafi'i kita, orang kafir masuk neraka dengan sebab dia tak beriman satu, dan dia tak sembahyang satu, tak puasa tu, tak zakat tu. Semua yang furuk-furuk ni yang dia tak buat ni, dia akan kena siksa. Tu mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi kata tak, mazhab Hanafi orang kafir ni kena siksa sebab silap i'tikad sahaja. Lepas tu hak furuk yang tak sembahyang, tak puasa tu, hak tu tak kira lah sebab memang dia kafir dah. Dia kata gitu. Hasilnya ialah mazhab Syafi'i kalau pegang gitu, hasilnya kita haram berjual beli, kita haram menjual benda haram ke dia. Haram jual benda haram ke dia. Contoh babi. Kita tokek babi, contohlah. Kita pun jual kapek. Tak boleh. Tak boleh. Jual arak tak boleh. Mazhab Hanafi boleh. Mazhab Hanafi boleh. Sebab apa? Sebab orang kafir tak ada apa dah furuk tu. Tu disebut dalam kitab fiqh lah. Jadi jual arak ke orang bukan Islam tak boleh. Jual makanan ke orang kafir siang hari Ramadan tak boleh. Tak boleh. Seperti mana orang Islam tak boleh kita jual, tak boleh juga. Hidang makanan ke tengah-tengah hari tu tak boleh. Habis. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf yang Islam. Dia qaid Islam. Tadi mukallaf umum. Tu penting sifat nahwu ni. Sebab apa nak keluar ni, dia panggil sifat untuk mengeluarkan suatu benda mukallaf yang lain, iaitu mukallaf yang bukan Islam. Mukallaf yang bukan Islam termasuk tadi lah. Tadi umum, ni khusus. Tadi mukallaf yang umum, ni mukallaf yang khusus. Mukallaf yang Islam akan sebagai maf'ul mutlaq wajib. Wajib usuli. Mana tadi? Betul tak baca ni? Wajib atas tiap-tiap mukallaf yang Islam akan sebagai wajib usuli. Betul lah. Tadi wajib usuli dari sudut mukallaf secara umum. Ni wajib usuli dari sudut mukallaf yang Islam saja. Itu apa? Wajib usuli ya. Wajib usuli dengan makna kalau tak buat jadi kafir. Yang Islam ni lah, yang kafir tu memang kafir dah. Lagi kafir lah kawan tu. Ni wajib usuli yang Islam ni kalau tak buat kafir lah. Mana wajib usuli? Tetap di dalam agama Islam. Wajib lah. Makna kalau dia tidak buat wajib usuli, makna murtad. Tu kafir lah. Murtad ni dia hilang pahala. Dia hilang pahala, nanti dia masuk Islam, dia mula baru, start baru. Dalam waktu murtad tu, kalau dia tinggal sembahyang dan sebagainya, wajib qadha. Kerana litaghlil, kerana untuk memberatkan dia. Siapa suruh murtad? Tapi sahabat kalau murtad dia masuk Islam balik, adakah sahabat title tu ada kat sahabat lagi selepas dia masuk Islam lagi? Itu khilaf ulama. Mazhab Maliki kata tidak. Tidak panggil sahabat. Mazhab Syafi'i kata panggil sahabat lagi. Walaupun panggil sahabat dalam mazhab Syafi'i, pahala sahabat dia hilang lah dulu-dulu tu, sebab dia murtad, tak kembali dah. Tapi kekal sahabat. Lepas tu ulama sebut lah apa faedah kembali apa nama tu, title sahabat, sedangkan pahala sahabat hilang. Kerana faedah antaranya ialah pertamanya nanti di akhirat dia termasuk di kalangan sahabat, di bawah panji sahabat lah. Satu. Yang kedua dari sudut kufu untuk kahwin. Nak kahwin dengan sahabat sama sahabat, ada kufu tu. Tu contohlah. Tu faedahnya. Tu disebut dalam ta'liq, dalam hasyiah tahqiqul maqam ala kifayatil awam, dan disebut juga dalam ta'liq hidayatul murid syarah jauharatit tauhid. Tu wajib usuli atas orang Islam. Dengan macam mana? Dengan taswir. Macam mana kita nak menetapkan agama Islam ni? Taswir dia panggil. Ni asalnya taswiriyah. Macam mana dengan memelihara akan agama Islam? Memelihara takluk daripada segala perkara yang jadi binasa Islam. Binasa makna jadi murtad lah. Binasa Islam ni makna boleh jadi murtad. Tu. Memelihara akan Islam tu daripada segala perkara yang jadi binasa Islam, yakni yang boleh murtad. Kerana ada binasa dengan makna dosa ya.
Binasa Islam dia, apa dia? Dosa ya, tak apa lagi. Binasa Islam mana? Kafir terus, murtad. Tu tak boleh. Sini murtad lah. Titik. Dan maksud wajib atas tiap-tiap mukallaf itu, khabar, ialah wajib syar'i. Sebab dia kata wajib atas ni. Wajib atas tiap-tiap mukallaf tu. Apa maksud wajib situ? Wajib syar'i ke wajib akli? Kita kata tadi ada wajib dua, wajib syar'i, wajib dari sudut syarak. Ingat mana? Ma yuthabu ala fi'lihi wa ma yu'aqabu ala tarkih. Yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Diberi pahala kan kepada orang yang buatnya dan diberi dosa kepada orang yang meninggalkannya. Itu wajib. Hak tu kau atau wajib akli, dengan makna mesti terima di akal kita benda tu sabit. Lalu satu. Dia kata wajib mukallaf ni wajib syar'i. Makna kalau buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Tapi di sini wajib syar'i yang usuli, tak buat tu kafir terus, murtad. Tu sebab hak wajib syar'i kalau usuli membabitkan murtad ataupun Islam ataupun beriman. Kalau wajib syar'i furu'i itu membabitkan dosa pahala. Jadi kalau wajib syar'i furu'i dia tinggal wajib syar'i furu'i dia dosa. Kalau tinggal wajib syar'i usuli murtad. Tu ya. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, betul? Dan bermula makna mukallaf. Habis tu. Apa benda pula mukallaf? Dan situ istinaf bayan. Ngaji kaedah dia panggil al-waw al-istinaf al-bayani. Istinaf ada dua. Istinaf al-bayani, al-istinafun nahwi. Al-istinafun nahwi tak ada soal apa, tak ada kaitan dengan sebelumnya. Kalau al-istinaful bayani dia ada kaitan dengan sebelumnya dan ada persoalan yang mahdhuf, yang dihazahkan, yang dibuat. Apa maksud mukallaf duk tadi? Mukallaf wajib atau mukallaf? Maka ada kaitan tu. Jadi al-istinaful bayani. Tu dalam Hasyiah Ashmawi 'ala al-Jurumiyah. Tu. Kata apa? Wajib tadi. Dan bermula makna mukallaf. Tu mubtada, khabar. Itu orang yang diberati atas orang. Diberati dengan hukum syarak. Diberati dengan hukum syarak. Makna ada di pundak dia, di bahu dia tanggungjawab untuk melaksanakan segala yang diperintahkan oleh syarak dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Yang diberati atasnya dengan hukum syarak tu pada mengerjakan yang disuruhnya Allah dan meninggalkan yang ditegahnya Allah. Itu dia panggil imtithalul awamiri wajtinabun nawahihi. Tu dalam mafhum tasawuf pada. Tu makna takwa. Makna takwa, ya, makna takwa ada tiga. Pertamanya takwa dengan makna khaufus syirki. Itu yang pertama. Takwa pertama takut syirik. Tu maqam orang awam. Takwa orang awam tu khaufus syirki, takut syirik. Maqam kedua takwa imtithalul awamiri wajtinabu nawahihi. Melaksanakan perkara-perkara yang Allah Ta'ala suruh dan meninggalkan segala larangannya. Yang ketiga takwa dia ialah di dalam hatinya ada Allah sahaja. Kalau ada dalam hati dia selain Allah, dia rasa bersalah nak mampu. Dia panggil kaedahnya hasanatul abrari sayyiatul muqarrabin. Orang-orang baik buat baik, tapi nisbah orang muqarrabin, orang yang dekat dengan Tuhan, nampak dosa. Nampak kita dalam sembahyang ingat benda lain, tak ada apa. Tapi orang muqarrabin kalau ingat selain Allah Ta'ala dalam sembahyang, siap. Dia rasa macam tak sah. Dia rasa macam tak sah. Tu takwa ada tiga. Bukan tongkwa, takwa. Tongkwa tu makanan. Apa tahu tak takwa? Tak tahu untuk Terengganu. Ada apa Terengganu? Kemudian best. Dan iaitu apa dia ni tiba-tiba ni? Dan iaitu iaitu mukallaf tu. Nak kata sabit mukallaf tu dengan 5 syarat. Pertama daripada 5 syarat, sudah bangkit Rasul kepada itu orang. Kalau ngaji dengan guru dia kata silap tu kepada orang itu. Apa itu orang? Macam bangla lah. Kata dia lah, bukan kata kita. Qila kita gitu. Dia kata kepada orang itu silap tu. Kepada orang itu. Sebab apa? Sebab orang itu makna dia makrifah. Makrifah dengan lilam. Orang itu lah tertentu. Jadi sudah bangkit Rasul. Pada orang tu baru dihukumkan taklif
usuli dengan furu'i, sama ada akidah ataupun fiqh. Dalam mazhab Asy'ariyah, akidah ke benda furuk ke kena tunggu bangkit Rasul, barulah boleh, barulah wajib buat. Kalau tak bangkit Rasul, mayang ke tak mayang lentak hang lah. Puasa ke tak puasa lentak hang lah. Dalam akidah nak menyembah berhala pun sembah pi lah. Lepas tu mati waktu ketika belum bangkit Rasul. Ahlul fatrah dia panggil. Orang yang masuk syurga free gitu tak bangkit Rasul. Itu Asy'ariyah lah. Itu Asy'ariyah. Ada setengah ulama kata, tak boleh. Kalau dia sembah berhala sebelum bangkit Rasul, dia mati kafir juga. Tu antara pandangan Imam Nawawi, dan pandangan tersebut dhaif. Pandangan Imam Nawawi kalau dalam bab akidah banyaknya dhaif. Pandangan Imam Nawawi dalam fiqh banyak muhtamal. Sebab dia ahli fiqh, ahli akidah. Kata guru kita, orang dulu ulama dulu, walaupun dia alim semua bidang, tapi dia tahu tempat dia. Dia ni ahli apa? Imam Nawawi orang pakai dalam bab fiqh, orang tak pakai dalam bab akidah, tak pakai. Bukan kata dia tak boleh pakai. Pandangan dia tu, walaupun dia ahli akidah, dia ada kitab akidah dia, tapi tak dipakai. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, bukan, Al-Imam Al-Imam Sibawayh rahimahullahu ta'ala. Orang faham Imam Sibawayh ni dalam bab nahwu. Orang tak pakai dalam bab hadis. Royahnya walaupun dia ahli hadis. Contohlah, Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, dia ahli hadis, dia ahli akidah, tapi banyaknya orang pakai ke mana? Ke akidah, tak pakai ahli hadis. Tak pakai ikut huruf hadis, tak ada. Dalam kitab hadis tak jumpa nama dia, jarang. Kalau ada pun jarang lah. Sebab apa? Sebab dia bukan ahli hadis. Walaupun dia ahli hadis, walaupun dia alim dalam bab hadis, tapi dia bukan, tapi perkataan dia dalam bab hadis tak laku. Tu dia punya istilah dia lah. Dipakai oleh orang lain. Habis. Jadi tu hadis sudah bangkit Rasul. Beza dengan Maturidiyah. Beza dengan Maturidiyah. Maturidiyah kata, tak, dalam bab akidah ni tak syarat bangkit Rasul. Kerana boleh guna akal. Tu. Boleh kena akal, boleh cari. Boleh cari. Beza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah lagi teruk. Mu'tazilah sebelum bangkit Rasul, furuk ke, usul ke, boleh fikir sendiri. Lagi syaitan. Kalau ada mafsadah, ada masalah. Ada masalah boleh buat. Tak ada kalau ada mafsadah jangan buat. Dia fikir gitu. Fikir kuat akal. Benda ni haram ke halal sebelum bangkit Nabi. Dia kata boleh fikir lagi, sebab benda tu boleh fikir. Itu maslahah ke mafsadah. Pula dah. Mafsadah dengan mafsadah sebelum bangkit Nabi tu dia tubik 5 hukum. Tu tak payah. Tu tengok Rawayatul Usul, Syarah Lubil Usul. Habis. Dan kedua daripada 5 syarat, aqil, orang yang berakal. Orang yang berakal tu dia tulis nombor 1 bawah tu, mukallaf jin ketika diperanaknya. Mukallaf kita manusia ketika ni lah 5 syarat ni. Kalau jin tu beranak-beranak kalah dah. Beranak-beranak jin tu kalah dah. Kalau kita belum, dia kena balik dulu, nakir dulu. Dah syarat-syarat 5 tu lah. Kalau jin tak payah beranak-beranak, terus selalu dah mukallaf. Aqil, yang ni orang yang ada akal. Dia orang gila tak termasuk. Dan ketiga daripada 5 syarat, baligh. Baligh ni baliklah sampai umur. Bagi laki-laki sampai umur dia macam mana? Sampai umurnya pertamanya keluar air mani lebih daripada 9 tahun ke atas. Dah 9 tahun ke atas dah. Kan? 9 tahun takriban ke atas. 9 tahun takriban ke atas keluar air mani, tu dia punya balik ya. Sebelum daripada tu 9 tahun ke bawah keluar air mani, hak tu bukan balik lagi. Hak tu dia jadi air najis. Kerana tak cukup syarat. Yang kedua, baliknya orang laki-laki ni apabila cukup 15 tahun dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi 18 tahun. Dalam mazhab Syafi'i 15 tahun. Okey. Kalau orang perempuan pula sama juga macam tadi, keluar air mani 9 tahun takriban ke atas. Yang kedua, keluar haid 9 tahun takriban ke atas pandangan mu'tamad. Lagi satu, cukup umur 15 tahun. Sama dengan lelaki. Tu balik laki perempuan. Habis. Dan keempat pada syarat 5 tu, sampai seruan Rasul itu kepadanya. Sampai seruan. Mana apa sampai seruan? Sampai syiar Islam berada. Kalau kita ngaji kitab fiqh, ini untuk menyebarkan syiar Islam. Mana? Kalau syiar Islam mana? Orang kafir kalau dengar tu sampai Islam tu. Contoh azan, syiar Islam. Hari raya, main jemaah hari raya, syiar Islam. Kalau orang kafir nampak, pino main raya, dah sampai Islam tu.
Azan masuk dalam TV, Allah Akbar, TV orang Cina. Orang Cina apek lagi, apek kena je ni. Sampai Islam. Apa-apa jelah yang menjadi syiar Islam dia nampak, sampai lah tu. Ataupun orang bagi tahu ke, ikutlah. Dan kelima daripada lima, sejahtera panca indera. Dari tulis nombor 2 tu qauluhu panca indera, yakni sifat mendapat. Dia panggil sifatul idrak. Iaitu mendengar, bukan mendengar la'alla sawab, pendengar. Sebab dia terjemah penglihat. Guna apa tu? Bukan mendengar tu sifatul fi'li. Ni nak sifatun zati. Sifat ada dua, sifatun zatiyun wa sifatun fi'liyun. Sifatun zatiyun iaitu sifatun muttasib. Sifatun zatiyun tu zatun muttasipun bi sifatihi. Sifat tu ada di zat, tu sifat zati. Contoh hitam, saya ni hitam, jadi hitam tu sifat zati, sifat yang ada di zat. Saya ni busuk, jadi tu sifat zati, sifat yang ada di zat saya busuk. Yang satu lagi sifat fi'li, sifat yang menunjukkan perbuatan. Sekarang saya sedang bercakap, jadi sifat saya sekarang ni bercakap. Perbuatan bercakap ni panggil sifat juga, dia panggil sifat fi'li. Jadi mendengar di sini dia bukan al-hawasul khamsah, itu sifat fi'li. Yang hawas khamsah tu pendengaran. Pendengaran, penglihat, pencium. Pencium tu hidung lah. Perasa lidah, penjabat kulit. Dia guna apa dah? Intaha mu'alif. Mu'alif kan tambah-tambah mu'alif. Habis. Tapi panca indera yang dimaksudkan di sini, dia buat qaulu ta'liq bawah tu panca indera yang secara umum. Dia maksudkan di sini panca indera pendengaran dan penglihatan sahaja, ataupun salah satu daripada keduanya. Kalau sabit pada seseorang, kalah. Sebab apa dua tu saja? Kerana sumber ilmu mari daripada dua tu saja, pendengaran atau penglihatan, tak boleh lain. Kalau dua-dua ni tak ada, tak boleh nak mari sumber ilmu pada dia. Nak masuk mana? Nak masuk jubur tak boleh. Faham apa? Masuk otak tak boleh. Masuk apa? Telinga tak boleh dengar. Tak boleh lihat, jadi tak boleh masuk. Habis. Dan jikalau ada salah suatu daripada pendengar atau penglihat sekalipun, tu royah lah. Dengan mana kalau dia buta tapi pendengar ada, kalah lagi. Ataupun dia tuli, penglihatan dia ada, kalah lagi. Maka tiada mukallah, maka tafriq. Apabila faham, idza alimta dzalikal mazkura, apabila telah faham, telah tahu oleh kamu akan demikian tersebut itu, maka tiada mukallah kanuk-kanuk. Kanuk-kanuk tak panggil mukallah sebab dia tidak baligh. Tak boleh. Dia akhir dah, kalau berakal lah. Akhir dah sampai Islam dah, tiba-tiba tak balik lagi, tak boleh. Balik ni macam mana balik ni kena kita tadi tu lah. Balik tu tadi tu lah, cukup kalau lelaki cukup umur ataupun keluar air mani. Keluar air mani tu syarat keluar bil fi'li ke atau bil quwwah? Dah ular. Syarat bil fi'li ke syarat bil quwwah ya? Kena betul-betul keluar mancuk ke? Dak. Cukup sahaja sekadar sampai ke batang zakat dia waktu masuk semula, tu dah kira balik. Tapi tak wajib mandi kerana belum keluar. Tapi dah kira balik kerana telah keluar ke batang zakat. Tu orang lelaki lah. Tengah-tengah sembahyang, keluar. Tak keluar, dia keluar kat situ je. Sampai ke batang watah balik. Bila sampai ke batang watah balik, tak wajib mandi. Wajib untuk dia sempurnakan sembahyang kerana dia sudah balik. Tu taswir masalah. Kitab Hasyiah Al-Bijirmi Al-Iqna' Syarah Matan Abi Syuja'. Habis. Dan yang gila, orang gila bukan kalah kerana tidak berakal. Gila dan seumpama gila. Apa lah? Gila dan seumpama gila. Tu gila ni yang paling besar lah. Dia tahap akal hilang ni 3. Pertama, level yang paling atas kali gila. Yang kedua, level bawah gila tu ialah pengsan, pitam. Yang ketiga, tidur. Semua tu hilang akal lah kau tu. Tapi hilang akal dia beza-beza tahap. Bukannya orang tidur tu macam orang gila tau. Bukan. Teruk sangat macam orang gila. Bukan. Tiga-tiga tu sama dari sudut keadaan mereka itu tidak ada akal. Tapi beza. Gila tu tinggi lagi. Paling tinggi lah. Gila satu saat di bulan Ramadan, masa bulan puasa betul. Tu teruk. Gila pula. Hilang akal yang paling bawah sikit ialah pitam ataupun pengsan. Kalau pengsan,
Sepanjang hari bulan Ramadan batal. Kalau 1 saat, 1 minit ya sedar, sah. Mana? Bawah lagi. Tidur hang nak tidur 40 hari dalam bulan Ramadan, bulan tak sah. Bukan 40 hari lah, sehari lah. 40 hari kan tak niat pula kan. Sehari semalam. Lepas sebelum subuh dia dah niat dah. Subuh tidur sampai isyak. Bangun isyak. Gila betul yang tidur. Sah tak? Sah. Kerana apa? Kalau ulama sebut dalam kitab Syarah Al-Mahalli, Kanzur Raghibin, Syarah Al-Minhaj Al-Talibin, Al-Imam Ahmad Al-Mahalli rahimahullah ta'ala, kerana dia itu ahlun lil khitab. Dia masih lagi ahli untuk termasuk dalam hukum-hukum syar'i. Sebab tu kalau orang tertidur, dia wajib qadha sembahyang sebab dia ahlul lil khitab. Kemudian dan yang buta serta tuli. Tu. Nombor 3 tu dia. Yakni buta tuli sebelum mumayyiz. Yang kata bukanlah. Yang kata bukan mukallah. Jadi kalau buta yang serta tuli itu selepas dia balik, hak kiranya sebelum kejadian tu berlaku. Start pada balik sampailah sebelum dia buta dan tuli tu, hak tu dikira, dihisab di akhirat. Al-Imam Baijuri rahimahullahu ta'ala sebut dalam Hasyiah Al-Baijuri ala Fathil Qari' Syarah Matan Abi Syuja'. Dia kata apa? Kalau seseorang itu dia balik seminggu lepas tu gila. Seminggu lepas tu gila. Itulah. Gila. Lepas tu seminggu tu kena hisab. Kalau dia seminggu tu dia tak sembahyang, dosa. Minggu tu dia tak mengaji fardu ain, dosa. Apa je kena jaga. Apa ni baliklah kau ai. Tak lepas fardu ain aku tak tahu. Ni program fardu ain risau kat aku. Universiti program fardu ain risau. Buat apa? Fardu ain Yang fardu ain pula kan hak yang FKL luar FKL banyak. FKL banyak. FKL semua tak lepas fardu ain kalau kau nak. Bahaya FKL tak lepas fardu ain. Bahaya untuk di sini. Lepas tu saya mengajar pula. Mengajar merepek. Lepas tu mula isu. Ni isu. Lepas terkenal isu lah. Tak terkenal boleh nipu-nipu sikit orang. Kelentong orang balik rumah. Saya tuan-tuan. Kelentong lah. Dah tak mengaji pun universiti tu. Ngaji sikit je. Banyak main dan banyak futur. Kadang-kadang futur tu bukan futur dia sendiri yang memfuturkan. Bukan futur mari sendiri, dia yang memfuturkan diri sendiri. Lepas tu habis itu je. Habis. Dan tiada mukallaf orang yang tiada sampai seruan Rasul kepadanya, kepada orang itu. Tu yang keluar tadi tu lah. Tadi dia kata syarat sampai seruan Rasul ni tak sampai. Jadi bukan mukallaf. Jadi dia buat hatta sembah berhala sekalipun atas pandangan mu'tamad, dia masuk syurga juga. Sebut dalam Hasyiah Syarqawi alal Hidhidi Syarah Ummil Barahin, walaupun dia sembah berhala sekalipun, itu dia panggil ghayatun lirraddi. Walaupun kalau dalam kitab sebut meskipun, walaupun, itu dia panggil ghayah. Ghayah ni dua, ghayatun lirraddi, ghayatun littaqrir ataupun littabyin. Ghayah lirraddi kalau ada pandangan yang mengatakan sebaliknya, maka dia ghayah lirraddi. Contoh kita kata, kalau menyembah berhala ni kafir juga. Kita kata walaupun menyembah berhala pun tak kafir. Tak masuk neraka. Masuk syurga juga, kekal ahli fatrah juga. Itu dia panggil ghayatun lirraddi. Untuk merat, untuk mengkritik pandangan lemah yang kata tak masuk syurga. Ada yang ghayatun litabyin, sekadar untuk menyelahkan saja. Ghayahnya walaupun gini. Kalau dalam kitab fiqh kebiasaannya kalau buat ghayah tu mesti ada pandangan yang qila, yang dhaif, untuk merat, untuk kritik lah. Habis seperti kapi-kapi arak yang selepas wafat Nabi Ismail. Okey, satu lagi yang kata tak sampai seruan Rasul tu daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa saja. Adapun zaman Nabi Muhammad sampai kiamat kira sampai seruan. Jangan kata kita 1400 dah. Zaman Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Musa tu 500 tahun beza. Tu pun dah putus dari risalah. Kita ni 1400 lagi putus. Walau tak dia. Tak macam kita. Ulama buat ghayah, tapi dalam zaman Nabi Muhammad ni walaupun sampai kiamat pun tak akan terputus risalah dia. Itu dia panggil khususiat Nabi. Kena faham elok. Ngaji sikit nak belah dah. Ngaji kena habis. Ngaji kena rata, ngaji belah. Aku dah dapat tu ilmu dia. Dah putus dari risalah ni. Aku boleh ni. Allah pening. Mula. Kadang-kadang sesat tu sebab macam kita. Sesat tu di kalangan ustaz-ustaz ni sebab apa? Sebab macam kita. Bukannya dia merepek ke apa tak. Dia macam kita faham salah.
Habis. Yang selepas wafat Nabi Ismail dan belum bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi rasul itu tiada kena siksa akhirat, yakni tiada kena siksa di akhirat, mansub binazil khafif. Dan tiada masuk neraka, tak kena siksa dan tak masuk neraka. Dia royah dia. Dan jikalau mereka itu sembah berhala dan berzina sekalipun, walaupun berzina tak masuk neraka. Walaupun depa tu berhala, sembah berhala, tak masuk neraka kalau tak sampai seruan lagi. Adapun sekarang zaman Nabi SAW, walaupun dah 1400 tahun, orang kafir itu kalau dah sampai seruan Islam pada dia, dia masih lagi dengan kafir dia, tidak ada syok lagi pada kafirnya. Tu. Kerana apa? Sebab apa? Itu elak bagi kata sebab kenapa tidak dikena siksa. Kerana mereka itu yang tersebut orang-orang kafir Arab tadi bukan mukallaf. Dia sebut nombor 1. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Surah Al-Isra ayat 15. Tu, okey. Tu dalil dia. Tu dalil yang kuat lah, yang mengatakan ahlul fatrah tidak akan disiksa, hatta mokpok Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan disiksa. Tu pandangan jumhur ulama, tanpa menafikan ada qila maksud ngaku. Tapi tidak diagung-agung lah, buat tak ada faedah. Saya pegang pandangan qila, kafir juga. Faedah apa? Bi hang jaga hami etika tu tak jadi jatuh neraka. Ini kafir etika sat kau. Masalah tu. Habis dan terbahagi habis. Dan terbahagi wajib syar'i itu atas dua bahagi. Wallahu taala. Sampai dah stesen tu. Dia wajib tu berlambak tu, dia pecah-pecah. Kalau orang boleh buat main map tu cantiklah. Wallahu taala alam. Ada soalan? Tak ada. Ada soalan ke tidak? Pada mic? Tak ada? Siapa? Ada orang mengaku macam zaman sekarang kat universiti Salafi. Mengaku Salafi. Salafi mana oi? Oh, ada orang mengaku Salafi dalam universiti ni. Salafi mana nak tanya? Siapa Salafi? Dia kena tanya dia, Salafi tu apa? Dia kalau nak bubuh orang ni, kita kena faham dia dulu. Takut dia faham Salafi lain, kita faham Salafi lain. Dia panggil tak selesai masalah. Macam debat lah. Seorang ni pegang Allah Ta'ala atas arash. Seorang ni Allah tidak bertempat. Tu dia kena cari mahallu ittizaq. Tempat dia berselisih tu mana. Jangan duk pi bahas mahallul ittifaq. Tempat duk serasi dia bahas 2 jam. Aku dah berdebat, padahal sama dengan kawan tu. Dia kena cari tempat apa beza. Selesai kat situ tu baru debat tu. Ini debat mahallul ittifaq. Aku kata gini. Setuju. Tu pas habis debat tu, bahas balik. Kawan ni ginilah. Sampai sudah tak selesai tu. Jadi Salafi kat dia tu Salafi apa? Salafi dengan makna aku ikut jejak langkah salaf, sama ada akidahnya dan furuknya. Aku pun Salafi tu. Tu mahallul ittifaq lah. Aku pun Salafi tu. Asy'ariyun salafiyun. Aku pun Salafi bawah. Aku ikut salah agak. Kalau Salafi tu, Salafi apa maksud? Salafi dengan makna aku ikut jejak langkah salaf yang beretikad Allah Ta'ala. Tu tak sama. Tu contoh lah. Tu nak tanya dia, Salafi apa maksud kalau etikad tarah yang kekuatan Salafi, itu bukan Salafi ikut hang tu. Kok mana yang kata atas arah tu, kok mana? Kita kok situ ya. Jangan duk bahas ulama salah dulu, tak ya. Bahas kenapa hang kata ulama salah duduk atas arah, Allah Ta'ala duduk atas arah. Kenapa? Apa bukti dia? Mana nukilan-nukilan dia? Nukilan-nukilan tu riwayat tu ke tak? Baru tu cara bahas. Hidup Salafi, Salafi semua sesat. Tak betul. Salafi ada betul. Salafi aku nak maksudkan ialah Salafi dari sudut aku tidak takwil ayat mutasyabihat, hukum dia haram. Pula dah. Bahas itu lah. Betul ke hukum haram? Hukum haram tu kenapa?
Kenapa ulama salah menghukumkan takwil ayat mutasyabihat haram? Ada haram. Dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, Imam Abu Hanifah kata haram. Haram sebab apa? Ulama khalah tiba-tiba kata harus pula. Harus sebab apa? Kena tahu cara, kena tahu sebab dia. Dia main haram. Dia haram tu ada sebab. Macam ulama fiqh lah, haram tu ada sebab. Bukan haram tak ada sebab. Haram tu ada dalil, bukannya main kaki buta gitu ya. Jadi kalau nak jadi salafi tu, salafi hak mengaji hak bagus lah. Jangan salafi hak tak mengaji entah ke mana, mengaji orang yang silap, aku salafiyun. Tak jadi tu. Tak jadi. Dia kena jelas salafi hak mana hak maksud kan. Dia kena jelas itu. Tu kalau kawan sendiri senang nak tanya. Salafi mana maksud hak ni? Kalau salafi hak kata ikut mazhab salah, aku mazhab salah ke? Kalau salafi ingat mana haram takwil. Sebab apa haram takwil? Tanya balik. Dia kena gitu lah. Wallahu a'lam. Doi. Kalau kita cakap dengan seorang etis dan dia menjaga insya-Allah, apa balasan baik? Macam mana? Kita cakap dengan seorang etis Ha? dan dia sebut insya-Allah. Disebut insya-Allah. Betul? Dikali satu kesalahan atau kita Kalau dia salah, dia dah etis dah. Kalau dia salah, dia etis dah. Kalau dia cakap insya-Allah, nak kata dia dosa, dia memang kafir dah, etis. Kalau nak kata insya-Allah tu, nak kata dosa tu tak. Tapi kalau insya-Allah tu, kalau nak kata dosa pun, kalau dengan kosak pelekeh, iyalah. Dengan kosak pelekeh contohnya. Sebab dia pun kalau ikut mazhab Syafi'i, dia kena taklif furu' juga. Taklif furu' dengan taklif usul. Kalau kita kata insya-Allah tu okey, taklif hak furu', haram ke tidak dia sebut insya-Allah. Kena tengok insya-Allah dia sebut dalam pelekeh ke tidak. Tak ada kawan, tak ada pelekeh apa. Tu tak ada apa. Memang Allah Tuhan dia. Allah memang Tuhan dia. Cuma kalau kita ada bab-bab khusus yang kalau kita muamalah dengan orang kafir ni yang membabitkan nama Allah Ta'ala yang tak boleh, contoh beri salam, tu lain cerita. Kita tak boleh kata waalaikumsalam, tak ada, tak boleh. Waalaikumsalam. Tu ingat jawab soalan isu orang tulis buku kenaan dengan ziarah kubur tu, tak boleh cakap. Tak boleh cakap ziarah kubur. Boleh cakap. Mana buktinya, dalil dia? Dua dalil. Kalau atas pandangan muktamad yang mengatakan hadis Nabi SAW sebut assalamualaikum ya daral qaumil mu'minin ila akhirih. Kum tu khitab. Bila khitab ni kita cakap seorang yang boleh cakap. Itu atas satu riwayat, atas pandangan muktamad sebut assalamualaikum. Atas pandangan kedua kata tak boleh assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik tu. Waalaikumsalam sebab apa? Sebab dia kata hujah kata waalaikumsalam. Sebab dia tu bukan ahlan lil khitab, tapi dikritik. Kenapa bukan ahlan lil khitab pula, sedangkan kum tu khitab? Tu. Kum tu khitab juga. Kum tu anta antum antum, anti antum antunna, ka kumakum ki kumakunna. Hak tu khitab, percakapan yang percakapan kepada seseorang yang boleh balas cakapan itu. Lah hadis Nabi SAW kata boleh dengar ahli kubur, boleh dengar cakapan itu. Cuma tak boleh dengar suara dia jelah. Tu jelah. Tu Nabi SAW ada waktu perang nak tanam mayat orang kafir. Dia tanya orang kafir tu, kafir dah orang mati dah orang kafir tu, tanya macam mana? Tu dia kurang itulah. Dia tak kata macam mana itu. Dia ada ayat dia. Macam mana sekarang? Kena siksa ke masuk neraka? Lebih kurang itulah. Cakap. Jadi boleh cakap, boleh cakap. Cumanya kalau tiga kubur tu bercakap saja, berzikir, itu je. Nak kata boleh ke tidak, boleh saja. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tak ada? Wallahu ta'ala alam. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa pula pada minggu depan insya-Allah taala. Laki tak ada salam penat pula lagi. Tunggu hampa salam, aku nak makan.